Salam sejahtera bersama saya Nevin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 23 Mac 2023. Tiada lagi hukuman penjara sepanjang hayat sebagai alternatif kepada hukuman mati mandatori. Itu antara beberapa dasar baharu yang dipersetujui Kabinet pada mesyuarat Jumaat lalu dalam usaha pemansuhan hukuman mati mandatori. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata ia akan diganti dengan hukuman alternatif baharu iaitu penjara bagi tempoh antara 30 hingga 40 tahun serta sebatan tidak kurang 12 kali. Sementara itu, satu rang undang-undang RUU baharu bagi membolehkan hukuman mati atau hukuman penjara sepanjang hayat yang sudah dikenakan disemak semula oleh Mahkamah Persekutuan dijangka akan memberi kesan kepada 957 orang banduan. Katanya dasar kerajaan ketika ini ialah untuk mengubah hukuman bukannya menghapuskan hukuman mati berkenaan dengan kuasa budi bicara diberi kepada hakim. Jelasnya bacaan kali pertama bagi RUU Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 dan RUU Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat bidang kuasa sementara Mahkamah Persekutuan 2023 akan dilakukan pada Isnin ini. Kerajaan memberi jaminan penubuhan Maktab Rendah Sains Mara MRSM berbayar tidak akan menggunakan peruntukan kerajaan dan dibina atas tanah rakyat miskin. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerajaan akan menggunakan inisiatif pembiayaan swasta PFI dan bekerjasama dengan institusi kewangan untuk pembiayaan MRSM berbayar itu. Melihat ini sebagai pendekatan untuk menyantuni mereka yang berminat tetapi tidak mempunyai peluang, tambahnya permintaan untuk memasuki MRSM kini berada di tahap lebih 300% daripada kemampuan. Akan membuka ruang seluas-luasnya untuk anak golongan T20, M40 dan alumni memasuki MRSM. Bagaimanapun beliau turut menegaskan tidak akan berkompromi dari segi kualiti dan kelulusan minimum akademik. Berkongsi pengalaman peribadi, Ahmad Zahid berkata beliau juga berjaya menubuhkan Sekolah Agama Imtiaz Ulul Albab tanpa sebarang peruntukan kerajaan. Kadar bayaran haji yang bersasar mengambil kira tahap kewangan individu bakal haji dan bukan pendapatan isi rumah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata pemberian bantuan kewangan secara bersasar dapat membantu lembaga tabung haji menampung perbelanjaan kos operasi haji keseluruhan. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Pokok Sena Datuk Ahmad Saad meminta supaya kerajaan menyatakan asas pertimbangan meletakkan kos perbelanjaan jemaah haji berdasarkan kategori pendapatan B40, M40 dan T20. Jelasnya sebelum ini tabung haji meneruskan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos ibadat itu naik kepada RM30,850 berbanding RM28,632 tahun lalu. Mengulas lanjut, tabung haji menjangkakan jumlah bantuan kewangan haji akan meningkat kepada hampir RM500 juta pada 2024 jika bayaran bagi tujuan ibadat itu tidak disemak sekaligus akan memberi kesan dalam aspek agihan keuntungan berpatutan kepada pendepositnya. Pada masa sama, tabung haji juga akan mengambil kira cadangan mewujudkan tabung wakaf haji dengan melakukan kajian mengenainya terlebih dulu bagi memberi bantuan kewangan kepada bakal jemaah. Kementerian Pendidikan KPM sedang mengkaji keperluan mewujudkan pembantu guru bagi mengurangkan beban tugasan yang perlu digalas mereka ketika ini. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata KPM juga melaksanakan 7 langkah bagi memastikan isu beban tugas guru dapat ditangani segera bermula sesi persekolahan tahun ini. Mengulas lanjut, Hui menjelaskan antara langkah berkenaan termasuk memasukkan pertandingan, sambutan atau majlis pada semua peringkat yang tidak memberi impak besar terhadap pembelajaran murid dan pelaksanaan penilaian kendiri sekolah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2023 yang membabitkan guru kepada setahun sekali saja. Beliau menjawab soalan Datuk Arman Azhar Abu Hanifah mengenai rangka perancangan kementerian bagi menyelesaikan permasalahan beban kerja guru yang membawa kepada persaraan awal golongan pendidik.
Jelasnya, tindakan guru bersara awal akan mengurangkan tenaga kerja yang berpengalaman, namun perkara tersebut tidak dapat dihalang kerana ia merupakan hak setiap pendidik. Menyingkap gerbang informasi terkini, maklumat tepat, sahih dan diyakini. Kami sajikan berita dalam dan luar negara. Kupasan berita merempas dimensi tanpa sempadan. Bukan itu sahaja, berita eksklusif dan inklusif juga menjadi keutamaan kami. Kami gunakan suatu perspektif berbeza untuk membuka mata anda. Info tetap kami berikan tanpa perlu anda cari. Hanya terbaik buat anda. 5 hari seminggu setiap hari pada jam 6.45 petang. Tak perlu tunggu berita jam 8. Inilah saluran berita yang lebih pantas. Kira-kira 8 juta rakyat Malaysia yang berusia 18 hingga 60 tahun dikesan mendepan keresahan atau anxiety disorder. Lebih membimbangkan apabila jumlah pesakit wanita dilihat akan terus meningkat 2 kali ganda berbanding lelaki. Presiden Persatuan Kesihatan Mental Malaysia, Datuk Dr. Andrew Mohan Raj berkata, anggaran itu berdasarkan kajian peringkat global yang meramalkan 25% penduduk dunia mempunyai gejala penyakit berkenaan. Tambah Andrew, 8 juta orang yang dianggarkan itu mungkin tidak mempunyai semua gejala tetapi tetap mempunyai 1 atau 2 ciri-ciri penyakit berkenaan. Peningkatan keresahan yang ketara antaranya berpunca daripada masalah pendapatan, jaminan kerja dan lain-lain yang mampu mengundang rasa cemas meskipun seseorang individu biasa belum pernah mengalami anxiety. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa awal bulan ini memberitahu daripada 336,900 penduduk di seluruh negara, Kuala Lumpur dan Putrajaya merekodkan masalah kemurungan dan anxiety atau gangguan kebimbangan tertinggi bagi tahun 2022. Polis berjaya merampas rokok seludup dan pelbagai jenis mercun serta bunga api dianggarkan bernilai lebih RM170,000 dalam 2 serbuan berasingan sekitar pada Isnin dan Selasa lalu. Menerusi op kontraban yang dilaksanakan di Kampung Padang Bohor, Kangar, polis menyerbu sebuah kedai runcit dan merampas rokok seluruh bernilai lebih RM100,000 itu. Ketua Polis Daerah Kangar, Asisten Komisioner Yus Sharafuddin Muhammad Yusof berkata, hasil pemeriksaan awal yang dijalankan berjaya membawa kepada penemuan 49 karton rokok pelbagai jenis disyaki tiada duti kastam. Ujarnya lagi, polis turut membuat pemeriksaan susulan di sebuah rumah dan hasil pemeriksaan berkenaan telah membawa kepada penemuan 473 lagi kotak rokok pelbagai jenis disyaki turut tiada duti kastam. Suspek kini direman mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1957. Kita ke berita dunia. Puluhan ribu pekerja pendidikan di Los Angeles, Amerika Syarikat AS mengadakan protes untuk menuntut gaji dan tahap kebajikan kaki tangan lebih tinggi. Protes selama 3 hari bermula Selasa lalu dianjurkan oleh ahli Local 99 of Service Employees International Union yang mewakili kira-kira 30,000 pembantu guru, pembantu pendidikan khas, pemandu bas, penjaga dan kaki tangan sokongan lain. Mereka bertindak menjerit dan memegang papan tanda bertulis, "Kami memastikan sekolah selamat, hormati kami." Mereka disertai oleh guru sokongan termasuk lebih daripada 500,000 pelajar dari Los Angeles, California dan sebahagian daripada 25 bandar lain dan kawasan berdekatan. Ahli Kongres Amerika Syarikat Adam Schiff yang bertanding mewakili California di Senat Amerika Syarikat memberi sokongan terhadap protes itu dengan menyatakan bahawa pekerja di sekolah tidak seharusnya hidup dalam kemiskinan. Penceramah bebas Dr. Zakir Naik berkemungkinan besar bakal dihantar pulang dari Oman ke negara asalnya India. Agensi Perisikan India telah berhubung dengan pihak berkuasa Oman untuk menahan Zakir Naik semasa lawatannya ke Oman bagi menyampaikan 2 kuliah agama di ibu kota Muscat hari ini dan 25 Mac sempena Ramadan. Pendakwa yang kini menetap di Malaysia sejak 2017 itu dituduh melakukan pengubahan wang haram dan menyebarkan ucapan berbau kebencian serta menghasut keganasan di negara itu.
Tindakan susulan dari kerajaan India bakal dilakukan selepas penahanannya serta perkara itu telah dibawa kepada perhatian Duta Oman oleh Menteri Luar India. Untuk rekod, Zaki melarikan diri dari India pada 2016 selepas organisasinya Yayasan Penyelidikan Islam IRF diharamkan di negara itu. Selain rangkaian TV Peace, miliknya juga diharamkan di Bangladesh, Kanada, Sri Lanka dan United Kingdom. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Senai Airport City Sdn Bhd menjangka bakal memuktamadkan pelupusan kira-kira 40.46 hektar tanah perindustriannya melalui pelaburan langsung asing FDI bernilai RM250 juta pada tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Kang Seong Keong berkata, pihaknya kini dalam perbincangan dengan 3 syarikat antarabangsa iaitu 2 dari Taiwan dan syarikat Jerman. Katanya syarikat yang bakal melabur adalah daripada sektor elektrik dan elektronik E&E dan dijangka mewujudkan kira-kira 3,000 peluang pekerjaan baharu. Jelasnya kelebihan Senai Airport City ialah penyediaan infrastruktur asas yang lengkap, ketersambungan dengan pelabuhan dan lapangan terbang antarabangsa serta lokasi strategik dalam ekosistem industri yang matang. Pihaknya juga menyambut baik usaha kerajaan pusat untuk menaik taraf Lebuh Raya Utara Selatan Plus ke Senai Utara Senai Desaru Expressway kerana ia merupakan nadi utama ke pembangunan Senai Airport City dan pelabuhan. Pameran Udara Selangor SAS edisi ketiga yang dijadual berlangsung pada 7 hingga 9 September depan berpotensi meraih nilai pelaburan sehingga RM2 bilion. Exco Pelaburan Selangor Datuk Teng Chang Kim berkata pameran di Pusat Penerbangan Wilayah Skypark Subang itu turut menyasarkan kehadiran 12,000 pengunjung selain menarik 50 pempamer dari dalam dan luar negara. Penganjuran SAS pada 2022 merekodkan potensi nilai transaksi sebanyak RM1.174 bilion dan RM100 juta pada penganjuran sulung 2021. Bertemakan satu-satunya pertunjukan dan perniagaan penerbangan di rantau ini, pameran berkenaan turut menyediakan beberapa pecahan segmen meliputi pameran pesawat, jaringan perniagaan, drone dan forum serta aktiviti joyride iaitu pengalaman menaiki helikopter. Kita beralih ke berita sukan. Pemain perseorangan lelaki negara Eng Zeyong berjaya menghantar pulang rakan senegara Sung Juven untuk mengesahkan kemarahan ke pusingan kedua terbuka Switzerland awal pagi tadi. Pada aksi pusingan pertama yang berlangsung di St. Jacob Shoal di Basel, Zeyong diberi tentangan sengit oleh Juven yang berjaya mengheret permainan hingga set penentuan. Zeyong tewas 23-25 di set pertama sebelum bangkit memenangi set kedua 21-17 dan dinobatkan sebagai pemenang selepas Juven terpaksa menarik diri ketika ketinggalan 4-13 di set ketiga susulan masalah kecederaan. Kemenangan itu membolehkan Zeyong menempah pertemuan dengan seorang lagi pemain negara, Chim Jun Wei malam ini yang melangkah ke pusingan kedua selepas menang ke atas Liu Darren 21-14, 21-13. Sementara itu, pemain perseorangan lelaki profesional negara Lee Zijia bakal menentang Nyat Nguyen dari Republik Ireland malam ini selepas berjaya melepasi pusingan pertama apabila menewaskan Li Shifeng dari China 18-21, 21-18, 23-21 semalam. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 24 Mac 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nervin Majil. Salam sejahtera dan selamat berbuka puasa.